Salam sejahtera dan selamat pagi, Dr. Kamarudin dan rakan-rakan seberjuangan yang saya hormati dan kasihi. Saya Cekulog dan ahli kumpulan saya, Puan Lee Chia Chia, ingin membuat pembendangan pada hari ini. Amalan baik pengurusan pengetahuan di sekolah rendah ialah tajuk pembendangan kami. Terlebih dahulu, izinkan saya memberi sedikit pengenalan tentang amalan baik pengurusan pengetahuan di sekolah rendah. Dahukah anda apakah pengurusan pengetahuan di sekolah? Pengurusan pengetahuan dalam sekolah perlu melibatkan proses penentuan, penyusunan dan pengekalan maklumat serta perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam kalangan PK dan guru-guru. Sesebuah sekolah perlu peka dan memainkan peranan yang penting dalam memastikan pengurusan pengetahuannya cekap dan bermanfaat. Ini bagi memastikan pengetahuan yang terpilih dan penting pada sekolah dapat diperolehi, disimpan dan digunakan pada masa akan datang. Ia penting dalam memastikan pengetahuan dalaman sekolah dapat dikenal pasti dan diproses serta disimpan untuk keperluan dan kegunaan masa akan datang. Jika tindakan tidak dilakukan, kemungkinan pengetahuan intelek sedia ada tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan masa hadapan. Pengurusan pengetahuan ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan sekolah. Maklumat yang diperolehi perlu dikongsi dalam bentuk yang mudah, disebarkan bagi memaksimumkan keberkesanan perkongsian pengetahuan kolektif sekolah. Pengurusan pengetahuan memerlukan mentor yang terlatih dan berkemahiran bagi mengenal pasti maklumat dan pengetahuan yang diperlukan serta memberikan impak kepada sesebuah sekolah. Ia perlu dianalisa, disusun dan diaudit bagi tujuan penyebaran dan keberkesanan pengetahuan secara menyeluruh dalam sesebuah sekolah. Keperluan kepada pengetahuan memerlukan kajian terperinci bagi memastikan impak yang diperolehi setimpal dengan objektif dan sasaran. Terdapat 3 bidang utama pengurusan pengetahuan, iaitu pengumpulan pengetahuan berdasarkan keperluan organisasi, menyimpan pengetahuan tertakluk kepada teknologi yang bersesuaian, serta berkongsi ilmu dan pengetahuan. Dapatan dan capaian pengetahuan dengan cepat dan di hujung jari merupakan fokus utama masa kini. Pengurusan pengetahuan yang baik dan cekap dapat membantu organisasi mencapai objektif yang ditetapkan. Seterusnya, marilah kita lihat contoh pelaksanaan pengurusan pengetahuan di sekolah rendah. Seterusnya, saya ingin berkongsi satu contoh yang berkenaan dengan pengurusan pengetahuan di sekolah rendah yang telah benar-benar berlaku supaya para hadirin lebih memahami penyampaian kumpulan kami yang bertajuk Amalan Baik Pengurusan Pengetahuan di Sekolah Rendah. Hasil soal selidik yang dijalankan pada 8 Februari 2022 menunjukkan tiada seorang PK, ketua panitia atau guru akademik biasa yang ada pengalaman dalam kerja-kerja penjaminan kualiti PBD di sebuah SJKC di daerah Kuala Kangsar. Dengan kata lain, penjaminan kualiti PBD tidak dilaksanakan di sekolah ini dengan bersungguh-sungguh sebelum ini. Guru besar sekolah ini berasa bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu guru-guru di sekolah beliau
supaya mereka dapat melaksanakan PBD dan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan. Program I Cultivate You ataupun program ICU yang terdiri daripada 3 langkah yang merupakan intervensi dilaksanakan untuk menangani isu guru-guru tidak dapat menjalankan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan. Program ICU ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan penjaminan kualiti PBD dalam kalangan 3 orang PK dan 9 orang guru akademik biasa di sekolah contoh ini. Melalui pemerhatian, penyemakan instrumen penjaminan kualiti PBD dan pemantauan rutin selepas pelaksanaan program ICU ini, didapati 100% guru telah berjaya dibimbing dan dapat melaksanakan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan. Kesimpulannya, program ICU ini telah banyak membantu guru-guru di sekolah contoh ini dalam pelaksanaan penjaminan kualiti PBD dan seterusnya memanfaatkan murid-murid dari segi kemenjadian akademik. Sekarang, marilah kita lihat konsep pelaksanaan program I Cultivate You, program ICU. Program I Cultivate You ataupun lebih dikenali sebagai program ICU yang terdiri daripada 3 langkah merupakan intervensi untuk menangani isu 3 orang PK dan 9 orang guru akademik biasa di sekolah contoh yang tidak dapat menjalankan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan. Cultivate bermaksud untuk memperbaiki atau berkembang melalui perhatian, latihan atau kajian yang teliti, melaburkan masa dan pemikiran dalam memupuk minda seseorang. Guru besar sekolah contoh suka menganggap guru-guru di bawah seliaan beliau sebagai pelajar sendiri. Guru besar sekolah contoh ini selalu mengingatkan diri supaya sentiasa bersangka baik dengan guru-guru di bawah seliaan. Beliau rasa PK-PK dan guru-guru akademik biasa selama ini bukan tidak mahu melakukan kerja-kerja penjaminan kualiti PBD. Mereka cuma tidak tahu bagaimana hendak melakukannya. Beliau juga rasa sebelum ini tiada sesiapa yang telah memberi bimbingan atau bermentoran kepada mereka dalam aspek ini. PK-PK dan guru-guru akademik di sekolah contoh memerlukan bimbingan profesional daripada beliau untuk menjadi guru yang lebih berdedikasi dan lebih baik dalam aspek penjaminan kualiti PBD dan lain-lain. Untuk makluman para hadirin, sekolah lama guru besar sekolah contoh telah dilantik sebagai Sekolah Ikon PBD Daerah Kuala Kangsar di bawah kepimpinan beliau. Maka dengan pengalaman beliau dalam bidang penjaminan kualiti PBD, beliau dapat memberi bimbingan dan pementoran berkesan kepada PK-PK dan guru-guru akademik di sekolah beliau. Dan beliau yakin PK-PK dan guru-guru dapat diupayakan melalui satu program intervensi, iaitu program ICU yang terancang, sistematik dan teratur. Seterusnya, mereka dapat melaksanakan kerja-kerja penjaminan kualiti PBD dengan berkesan dan betul. Beliau membimbing PK-PK dan guru-guru dengan penuh kesabaran supaya guru-guru dapat memastikan keberkesanan penjaminan kualiti PBD demi kepentingan akademik murid-murid di sekolah contoh. Seterusnya, marilah kita lihat langkah-langkah bagi pelaksanaan program ICU. Langkah pertama, taklimat penataran penjaminan kualiti PBD.
Sebagai permulaan atau langkah pertama, Guru Besar memberi taklimat penataran penjaminan kualiti PBD kepada 3 orang PK dan 9 orang guru akademik biasa. Guru Besar memberi permentoran dan bimbingan kepada 3 orang PK dan 9 orang guru akademik biasa tentang pengetahuan dan kemahiran penjaminan kualiti PBD. Dalam taklimat tersebut, Guru Besar menerangkan secara mendalam tentang penjaminan kualiti PBD dan memperkenalkan instrumen penjaminan kualiti PBD iaitu instrumen pemantauan, pementoran, penyelarasan dan pengesanan atau lebih dikenali sebagai 4P dan memperkenalkan PK-PK dan guru-guru tentang cara pengisian instrumen penjaminan kualiti PBD tersebut. Guru Besar juga menggalakkan guru-guru yang menghadiri taklimat penataran supaya sentiasa bertanya jika menemui masalah dalam pelaksanaan penjaminan kualiti PBD nanti untuk memastikan guru-guru betul-betul menguasai pengetahuan dan kemahiran penjaminan kualiti PBD. Di peringkat langkah pertama ini, berlakulah penyaluran pengetahuan dan kemahiran penting yang diperlukan dari pemimpin sekolah kepada 3 orang PK dan 9 orang guru akademik biasa. Gambar ini merupakan laporan bergambar ataupun OPPR bagi pelaksanaan taklimat penataran penjaminan kualiti PBD yang berlangsung di sekolah contoh tersebut. Langkah kedua, latihan atau simulasi penjaminan kualiti PBD. Langkah kedua, latihan atau simulasi penjaminan kualiti PBD. Langkah kedua dalam pelan intervensi yang dimaksudkan ialah latihan atau simulasi penjaminan kualiti PBD. Jadual pencerapan PDPC dan jadual penjaminan kualiti PBD disediakan oleh pihak pentadbir sekolah. Senarai semak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan penjaminan kualiti PBD disediakan untuk memudahkan kerja personel-personel penjaminan kualiti PBD dalam mengisi instrumen 4P yang betul dan memudahkan kerja guru penyelaras PBD dalam menyusun dan menyimpan dokumen-dokumen berkenaan dalam fail penjaminan kualiti PBD agar pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD dilaksanakan secara terlancang, berevident dan berimpak. Di peringkat ini, penolong-penolong kanan dan guru-guru akademik biasa diberikan peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan oleh guru besar dalam situasi realiti. Latihan sebegini adalah amat penting untuk mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran yang baru dipelajari. Dalam latihan penjaminan kualiti PBD dalaman, sebelum guru-guru menguasai pengetahuan dan kemahiran penjaminan kualiti PBD, guru besar menjadi personel pemantauan dan personel pementoran, penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai personel penyelarasan dan personel pengesanan. Melalui latihan penjaminan kualiti PBD yang berfokus dan berterusan sejak 23 hari bulan Mac 2022, 100% peserta kajian iaitu 3 orang penolong kanan dan 9 orang guru akademik biasa telah berjaya diupayakan dan dapat menguasai kemahiran dan pengetahuan pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD. Ini merupakan laporan bergambar semasa latihan atau simulasi penjaminan kualiti PBD. Langkah ketiga, bimbingan atau pementoran yang berfokus dan berterusan.
Langkah ketiga, bimbingan atau pementoran yang berfokus dan berterusan. Langkah terakhir iaitu langkah ketiga merupakan bimbingan atau pementoran dalaman yang berfokus dan berterusan. Ketika penolong-penolong kanan dan ketua-ketua panitia melaksanakan penjaminan kualiti PBD, isu atau kekurangan pelaksanaan penjaminan kualiti PBD dalam kalangan golongan Senior Leader Team SLT dan Middle Leader Team MLT akan dikesan. Guru besar memberi bimbingan atau pementoran yang berfokus kepada golongan SLT dan MLT adalah berdasarkan isu atau kekurangan dalam kalangan SLT dan MLT. Bimbingan atau pementoran adalah dilaksanakan sepanjang tahun dan secara berterusan mengikut keperluan, dan ini merupakan cara yang amat berkesan untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran yang guru-guru terima. Laporan bergambar, bimbingan atau pementoran yang berfokus dan berterusan. Tahukah anda kenapa program ICU berkesan? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan sesuatu program di sekolah. Melalui pelaksanaan program ICU, 3 orang penolong kanan dan 9 orang guru akademik biasa di sekolah, contoh tersebut telah berjaya diupayakan untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan demi keadilan kepada murid-murid serta berupaya menjamin kesahan dan kebolehpercayaan tahap penguasaan yang diberikan. Melalui pelaksanaan program ICU juga, 100% guru telah berjaya diupayakan dan dapat memastikan sama ada guru-guru memberi tahap penguasaan berdasarkan hasil kerja atau respon murid yang autentik atau tidak. Dengan kata lain, pengurusan pengetahuan sekolah yang cekap dan berkesan membawa kepada kejayaan sesuatu program sekolah, dan seterusnya memastikan kecemerlangan kemenjadian murid dalam pelbagai aspek terjamin. Marilah kita lihat eviden-eviden yang menunjukkan program ICU berkesan. Eviden-eviden yang menunjukkan program ICU berkesan. Keberkesanan pelaksanaan program ICU terbukti berkesan berdasarkan ulasan pegawai unit pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar yang melawat ke sekolah untuk melaksanakan penjaminan kualiti PBD luaran. Rujuk gambar 1. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kuala Kangsar mengamanahkan guru besar untuk berkongsi amalan baik PBD di Kolokium Pendidikan Negeri Perak yang berlangsung pada 27 hari bulan sehingga 29 hari bulan September 2022. Ini adalah kerana PPD yakin dengan kepimpinan guru besar dalam pengurusan PBD, dan ini juga membuktikan bahawa program ICU adalah sangat berkesan. Gambar kedua merupakan sijil pembentangan bagi Kolokium Pendidikan Negeri Perak. Yang ini merupakan eviden-eviden yang menunjukkan program ICU berkesan. Gambar 1 menunjukkan dapatan penjaminan kualiti PBD luaran yang telah dilaksanakan. Pengurusan PBD sekolah telah mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan dan cemerlang dalam melakukan inovasi untuk memudahkan guru-guru melakukan pentafsiran di dalam kelas. Mentor PBD sekolah juga memahami dengan baik akan prosedur dalam melakukan PBD. Gambar ini merupakan sijil pembentang bagi perkongsian amalan baik PBD di Kolokium Pendidikan Negeri Perak. Pada tahun 2022, PPD Kuala Kangsar bercadang untuk menambah bilangan sekolah ikon PBD dalam daerah. Pada 13 Februari 2022, Pegawai School Improvement Specialist Coach Plus
atau lebih dikenali sebagai SISC Plus dari PBD Kuala Kangsar melawat guru besar di sekolah dan maklumkan tujuan kunjungan. Disebabkan guru-guru di sekolah ini masih tidak dapat melaksanakan penjaminan kualiti PBD dengan berkesan, maka guru besar diberi masa untuk mengupayakan guru-guru dalam aspek penjaminan kualiti PBD. Sekiranya guru besar berjaya membangunkan sekolah ini dalam aspek pelaksanaan PBD dan penjaminan kualiti PBD, sekolah ini akan dilantik sebagai Sekolah Ikon PBD Daerah Kuala Kangsar. Maka, program ICU dilaksanakan di sekolah ini dari bulan Februari 2022 hingga November 2022 dan pasti akan dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan semasa sekolah, memandangkan guru-guru yang baru akan masuk dan yang lama pun akan ditukarkan ke sekolah lain di bawah program redeployment. Selepas 7 bulan, iaitu pada 10 November 2022. Maksud saya ialah selepas pelaksanaan program ICU selama 7 bulan. Pegawai SISC Plus tersebut telah datang ke sekolah untuk membuat verifikasi sekolah Ikon PBD Daerah Kuala Kangsar. Gambar 3 yang berikut menunjukkan komen dan ulasan pegawai SISC Plus tersebut. Saya bacakan ulasan tersebutnya. Pengurusan dan pelaksanaan PBD yang sangat cemerlang dan boleh menjadi rujukan kepada sekolah-sekolah lain. Tahniah. Maka, terbuktilah program ICU adalah berkesan dan kecekapan pemimpin sekolah dalam aspek pengurusan pengetahuan akan membawa kecemerlangan kepada sekolah di bawah kepimpinan beliau. Gambar ketiga. Gambar ini menunjukkan komen dan ulasan pegawai SISC Plus yang datang membuat verifikasi sekolah Ikon PBD. Komennya, pengurusan dan pelaksanaan PBD yang sangat cemerlang dan boleh menjadi rujukan kepada sekolah-sekolah lain. Tahniah. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, jelaslah di sini bahawa pengurusan pengetahuan adalah sangat penting dan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Bagi merealisasikan impian ini, sekolah perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan melatih penolong kanan dan guru-guru akademik biasa bagi memastikan tujuan dan maklumat dapat dicapai dengan kepakaran yang ada pada mereka. Ini kerana mereka memerlukan pendedahan dan cara kerja yang betul dan terlatih bagi menjamin kehendak dan keperluan sekolah dapat dicapai. Sekolah yang berjaya menguruskan pengetahuan dengan baik dan sempurna pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid-murid. Rakan-rakan seperjuangan, marilah dengar pantun saya. Ada durian, ada pengat. Ada pasir, ada juga tanah liat. Sudah belajar, bukan susah sangat. Berilah diri rasa semangat. Sekian saja, terima kasih daripada kumpulan kami, Puan Lok Choi San dan saya, Puan Lee Chia Chia.